سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المكرمين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين والتابعين وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى روح الإمام الإمام بالحسن الأشعري رحمه الله وإلى روح الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله وإلى روح الإمام المرزوقي رحمه الله وإلى صاحب هذا الكتاب يا حاجي محي الدين صمد حفظه الله وإلى روح الإمام الشيخ عمر ناوي الدنتاني شيخ الإله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله kembali lagi untuk mengaji sifat 20. Kita ulang sedikit sebelum kita masuk muka surat yang ke-29 hari ini. Kita akan cuba katakan. Kita ulang balik bahawa ilmu yang paling mulia dan paling asas adalah ilmu akidah. Ilmu akidah, kenapa disebut akidah? Akidah itu maksudnya simpulan. Sebab akidah berasal dari perkataan uqdun. Uqdun ni kalau ada dua tali, maka kita nak sambungkan tali itu, maka kita ikat. Bila kita ikat, maka tali itu akan jadi kuat, terikat. Maksudnya untuk menguatkan akan Islam kita, untuk menguatkan keyakinan kita, mesti ada satu ilmu namanya ilmu ikat. Ilmu ikat itu dalam bahasa Arab disebut aqdun, simpulan. Maka simpulan itu aqdun aqidatun. Sebab kita ikat dan kita simpul, maka menjadi kuat antara dua tali ini. Itu satu. Yang kedua, yang namanya uqdun ataupun ikat knot, K-N-O-T, knot. Apabila kita buat sebegini, tadi, dua tali bila diikat menjadi kuat. Itu satu uqdun. Satu lagi, apabila diikat sebegini, maka sudah pasti dia jadi satu simpulan. Apa pentingnya ini? Pentingnya ialah anak-anak kita yang undergo PLKM itu, ataupun abang-abang gaji yang askar ataupun suaminya askar, maka akan ada satu training nanti. Trainingnya apa? Trainingnya logo di bawah, mereka kena berada di sini untuk beberapa waktu. Cuba bayangkan kalau tali itu tidak ada knot, tidak ada simpulan, sudah pastilah sekali dia pegang terus release kat bawah tu, tambah kalau badan dia sedap. Badan dia sedap maksudnya badan dia gemuk. Jadi 1, 2, 3 tak dan apa-apa dah kena mat kat bawah ni. Tapi kalau you have 1 knot, 2 knots, 3 and the rest, kalau tak boleh nak pertama, you kena be patient on that, then you release it. At least the second will prevent you from falling down. Paling kurang. Tak kuat, at least kita ada satu lagi knot yang kedua. Tak kuat, at least. Sebab itu kita belajar sifat 20. Ada berapa simpulan? Ada 50 simpulan. The more the better. Sebab itu kita belajar 50 simpulan ini. Ini penting. Saya ikat
Saya ikat si ridak saya ni, saya sayang macam mana ridak ni lah. Bila ikat lagu ni jadi renyuk nah. Tapi saya lebih sayang jamaah ni untuk belajar ilmu akidah. Bagi nampak. Bila orang kata ilmu akidah, ingat selalu ridak bersama Rabi. Nah, itu nah. Bagi nampak. Baik. Itu namanya ilmu akidah. Kalau orang tanya ilmu apa yang paling penting, dijawab ilmu akidah. Sebab ilmu akidah itu kalau diibaratkan macam mana kedudukannya dalam Islam, ia seperti satu pokok. Islam itu seperti satu pokok. Dulu yang sini tadi Islam. Dan pokok itu comprising of what? Of akar, the roots of the tree. Apa dia? Akar kepada pokok itu adalah akidah, adalah kepercayaan, adalah belief, adalah tauhid. Kemudian batang dia, branchesnya, kemudian leaves. Itu adalah apa? Itu adalah syariat ataupun fiqh. Kemudian fruits of the tree, that happens to be apa? Buah. Buah tu namanya tasawuf. Jadi kalau dalam ranking ilmu, the ranks of knowledge, the first to be put the priority is none other than, dalam segi priority mencari ilmu apa paling penting sekali? Ilmu akidah. Bawalah ilmu fiqh, bawalah ilmu tasawuf. Jangan melompat, takut nanti kita tak faham istilah-istilah tasawuf. Satu, yang kedua, kenapa kita belajar sifat 20? Sebab ilmu ini untuk kita mengenal Allah. Kenapa tidak belajar zat 20? Sebab manusia kita ni tidak akan boleh mengenal zatnya Allah selama-lamanya. The essence of Allah tu kita tak tahu macam mana. Tapi once kita tahu the attributes of Allah, dengan sifat tu kita tahu bagaimana zatnya. Baik. Kemudian berapa sifat yang kita kena tahu? Sifat yang kita tahu cuma 20 sahaja. Kenapa tidak banyak? Ini menunjukkan kasih sayang Allah. Sebab kalau banyak sangat nanti kita tak tahu yang banyak sangat. Sebab Allah punya sifat kesempurnaan yang banyak sangat. Kenapa dia only define into only 20 excellent attributes of Allah? Kenapa? Ini menunjukkan kasih sayang Allah. Siapa yang tak ingat lain daripada 20 tidak berdosa. Tapi kalau hanya 20 ni out of 1000 maybe pun tak tahu juga, itu berdosa lah. Kerana itu hanya 20 sahaja. Pertama, kerana kasih sayang Allah tidak akan mengadab orang yang tidak tahu yang banyak-banyak. Sebab banyak sangat kita pun tak tahu, terlalu banyak sangat sifat kesempurnaan Allah. Cukup 20 ini. Satu, kenapa 20 sifat? 20 ini menjadi syaratul uluhiyah, syarat ketuhanan. Maksudnya nak jadi Tuhan mesti ada 20 sifat ini. Bukan nak offer siapa jadi Tuhan, syirik. Maksudnya dengan ada 20 ini layaklah Allah menjadi Tuhan yang dituhankan. Baik. Jadi orang tanya, kamu ni belajar sifat apa ni 20 ni? Dijawab sifat kesempurnaan Allah. Dijawab tanya orang, berapa sifat kesempurnaan Allah dalam bahasa Arab? Kamalat. Kamal, pokoknya abang gaji nama kamal tu maksudnya sempurna lah tu. Kamalat. Berapa sifat kesempurnaan Allah? Allah tu sempurna. Berapa sifat sempurna itu? Banyak sangatlah. Countless. Tak boleh nak dikira. Banyak sangat. Cukuplah kita beriman. Saya beriman Allah punya segala sifat kesempurnaan, segala. Iman tu nama iman apa tu? Iman ijmali. Saya beriman dengan secara detail Allah punya 20 sifat. Itu secara tafsili. Ini dah 23 kali ulang ni. Tak apa. Yang namanya ilmu akidah ni diyakini, harus bagus dihafal supaya kita boleh kuat. Ulang balik. Ini penting. Kalau orang tanya,
Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan ke? Ya. Berapa? Banyak sangat. Berapa banyak? Tak terkira lah, banyak sangat. Saya beriman dengan segala sifat kesempurnaan Allah. You name it. Allah possesses, Allah possesses. Berapa banyak sangat lah. Sebut ijmal, iman secara ijmali. Kalau very precise, very excellent attributes of Allah, itu namanya tafsiri. Ingat tu dulu lah. Ijmali ataupun ijmal boleh juga lah. Ijmali ataupun ijmal sama dia, tak ada beza. Satu lagi tafsiri ataupun tafsir. Tafsir tu detail. Itu yang kita mengaji ni, 20 sifat kita mengaji lah. Hafal tu dulu lah. Kalau dah hafal tu pun dah seronok lah. Sehari makan pagi apa semua, nasi lemak lah. Tafsiri sambil-sambil saya faham dengan kawan. Allah bersifat dengan sifat apa? Sifat apa? Tak tahu. Lupa. Kamalah. Sifat kamalah. Saya sebenarnya berusaha untuk tidak menulis. Kalau saya menulis ni panjang, tapi kalau tak menulis tak faham lah. Jadi kita akhirnya jawapan kesimpulannya menulis juga saya pun. Belajar akidah dengan beberapa yang penting kita faham. Tapi jangan lambat sangat ni, sampai 2-3 tahun nak khatam lah. Saya pun juga nak laju juga sebab kita nak baca kitab yang lebih tinggi lah. Baik, disebut tadi Allah mesti bersifat dengan sifat kamalah. Dalam bahasa Arabnya kamalatun. Maksudnya apa? Sempurna, excellent, sempurna, comprehensive. Jadi sifat kamalat ini maksudnya sifat yang baik-baik kan. Mudah-mudah ni bahasa yang baik-baik. Berapa sifat ni? Banyak sangat. Banyak itu berapa? Tak terkira. Ini tak, jangan, bukan disebut jangan terkira. Kena kira. Ini maksudnya bukan jangan kira lah. Tak terkira. Boleh Ustaz. Besar lagi, Masya Allah. Subhanallah. Ini paling besar dalam dunia ni saya rasanya. Masya Allah. Sungguh paling tidak mengaji dah. Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Takut saya nak guna ni. Dia divisible from a distance. Betul juga kan? Yang belakang tu boleh tengok kan? Tak tulis lagi lagu mana nak tengok. Saya beriman Allah punya sifat kamalat ni. Berapa sama ada? Banyaklah, tak kira lah. Saya beriman itu, saya beriman Allah punya segala sifat kesempurnaan. Iman itu namanya iman secara apa? Iman, Masya Allah. Iman ini secara apanya? Secara ijmal. Kalau nak tambah boleh ijmali. Itu namanya ringkas. Ringkas. Ini refill ke bukan? Refill lah. Kalau refill itu boleh kita beri dakwahnya saja supaya tak banyak sangat kos lah. Baik, satu lagi, saya percaya Allah punyai Muhammad 20 sifat kesempurnaan. Oleh itu saya beriman Allah punyai 20 sifat kesempurnaan. Cara beriman itu namanya iman secara tafsir. Masya Allah. Tafsir ataupun boleh juga tafsiri. Ini secara apa? Detail. Apa detail dalam bahasa Melayu kita? Terperinci. Cukuplah. Kita belajar ni dulu pagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu, tak habis lagi. Baru tak mula.
Kalau kita ingat ni pun saya dah syukur sangat lagi. Supaya bila balik setiap kali cuba azam setiap kali bila datang kelas saya ni urusan mana pun, niat saya mesti belajar something new today. Or what I have been learning, saya nak improving untuk kuat lagi. Ini secara ijmali hafal tu je. Siapa yang nak dalam bahasa Arab, saya tulis bahasa Arab ni. Ijmali tu ijmali ataupun ijmal, boleh juga tafsiri. Baik, saya guna yang ini sajalah, saya guna ijmal sajalah, ijmal dan tafsir. Supaya kita tidak keliru yang kurang mahir Arabnya. Ijmalun, Arab selalunya belakang menyebut tafsilun. Saya ulang-ulang begini sebab apa? Satu, kita yang dah belajar banyak bulan ni makin faham. Yang kedua, sebab ada yang baru untuk kita, jadi bagi kurang tak jauh sangat ketinggalan. Baik, sudah tu. Itu bukan bincang, kita tak bincang di hari ini sebab kita ada bincang banyak. Bila sifat 20 tu, ingat tak hari itu? Sifat 20 untuk siapa ni? Untuk Allah. Maka itu yang kita hafal. Allah wujud, tidak berapa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith sampai akhir. Lalu ulama pun nak bagi kita faham, dikelaskan lagi, dikategorize akan sifat 20 itu tadi. Jadi dah categorize yang sangat masyhur kepada 4 pembahagian. Yang pertama, sifat nafsi ataupun nafsiyah. Yang kedua, sifat salbi ataupun salbiyah. Yang ketiga, sifat ma'ani ataupun ma'nawiyah. Yang satu lagi sifat sila lupa saya tadi, sifat ma'ani. Satu lagi sifat ma'nawiyah. Kalau orang kata sifat Allah tu, yang sebenar-benar sifat yang ada pada Allah tu sifat apa? Ma'ani, betul. Kenapa kita kata sebenar-benar? Sebab sifat itulah yang melekat, yang ada pada Allah. Oleh kerana kita katakan ada, maka sifat tu namanya sifat ada. Ada tu terjemah Arab wujudi. Ataupun nama lain sifat itu menetap pada Allah, maka disebut thubuti ataupun thubutiyah. Faham itu? InsyaAllah. Jadi ma'nawiyah itu adalah sifat yang apa? Sifat yang datang selepas adanya sifat ma'nawiyah. Kalau tuan guru kami, Tuan Haji Saleh si Kedah, kerana dia bernama mengajar takwid, dia bagi mudah-mudah. Yang mudah-mudah ini, dia kata dat tu mesti ada sifat. Kita tak cerita benda lain, kita cerita ma'ani saja yang 7 tu. Bila dia melekat dekat sini, oleh kerana dia melekat disebut sifat ma'ani atau wujudi. Memang betul sifat tu ialah yang wujud. Kemudian sifat inilah yang tetap, thubuti ataupun thubutiyah boleh, wujudiyah pun boleh juga, tak apa. Macam mana nak bagi dia melekat? Bagi dia melekat ni bahasa Tuan Haji Saleh saya pakai juga. Tapi bila saya dengar mudah nak faham. Dia mesti ada gam. Nak melekat kata dia mesti gam. Gam itu namanya ma'nawiyah. Kaunuhu tadi itu kan. Kaunuhu qudrah qadirah. Kaunuhu iradah muridah. Kaunuhu itu untuk melekatkan dia. Sebab itulah kita kena pelajari juga sifat ma'nawiyah. Pelajari macam mana? Pelajari begitu sahajalah. Bila kita pelajari sifat ma'ani, itu juga sebenarnya kita pelajari sifat ma'nawiyah. Kalau ditanya orang, ini perbahasan ulama panjang, untuk kita mudah-mudah awam ni, kita jawablah, itu apa tujuan sifat ma'nawiyah tadi itu? Tak cukup lagi kan? Cukup. Tapi nak
Bila dia melekat dekat sini mesti ada gam melekatkannya. Memang beliau pakai perkataan gam. Nak melekatkan itu kena ada gam. Gam itu apa namanya? Maknawiyah. Kalau keadaan ini itu tak apa melekat juga. Tapi nak bagi kemah kalau melekat. Kaunuhu qadira. Bila kita sebut ada sifat yang sebenar-benar dan yang melekat pada Allah cuma berapa? Cuma 7. Itulah sifat ma'ani. Yang lain itu tak melekat ke? Tak. Tapi ada lah. Dalam fikiran kita ada lah benda tu. Bila tu ada, dipanggil ibarat. Ibarat sahaja. Maka selain daripada ma'ani itu, iaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, ma'nawiyah, sifat itu disebut sebagai amrun iktibari. Ingat saja nah? Bila disebut amrun iktibari, benda itu bukan melekat tapi ada. Macam saya bagi contoh itu nah. Itu botol warna biru dah bertukar merah berada. Tak apa lah. Sifat ma'ani bagi botol ini apa? Kita sebut, ingat tak hari dulu dalam balik sikit, kalau Allah kita panggil zat, kalau manusia kita panggil zat tidak boleh? Boleh. Tapi nak supaya jangan sama dengan Allah, kita panggillah jiri. Panggillah jiri. Jiri itu ada dua, dapat dibahagi, tak dapat dibahagi. Yang dapat dibahagi itu namanya jisim. Mudah-mudah. Yang tak dapat dibahagi jauhar. Ini ni apa ni nak panggil? Jirim yang jisim ke jirim yang jauhar? Jirim yang jisim pasal dia seketoi. Baik, patah balik sikit. Yang ni ada tak sifat ma'aninya? Ada. Apa sifat ma'aninya? Yang melekat, yang boleh dilihat, yang ada pada botol. Maka sifat ma'ani bagi botol ini apa? Warna tu. Jadi kalau sifat, kalau Allah kita panggil sifat, dat tu panggil dat. Tapi kalau untuk makhluk supaya dengan sama tu kita panggil pada dua istilah tu. Betul. Jirim dan jirim tu benda lah. Jirim tu benda. Benda tadi jirim tu bagi dua ulang balik tadi. Jisim dengan jauhar. Jadi oleh kerana dia ada sifat ni. Kalau nak sebut sifat boleh, tak sadar, tapi bagi nampak makhluk sikit. Ini dipanggil Arab. Tengok nota balik dah. Jangan hilang nota tu. Dia dah hilang kat Tesco. Jangan hilang. Dan paling bagus tulis dalam buku ni. Tapi buku ni nampak macam tengok saya tulis ni. Dia mengaji dengan guru lah ni. Tulis dalam ni lah. Tapi mesti faham apa yang ditulis. Dengan tulisan tu apa benda ada. Sebab itu dulu mengaji dengan guru yang ni di Porter State. Ni mengaji walaupun nampak saiz dia pada A5 tu. Di Porter State jadi A4. Sebab sini jadi banyak kosong. Senang tulis. Bila kita mengaji bukan anehnya. Kalau ada buku lain, Allah lupa dekat ayat lebih yang tadi itu. Kan ada kita ada dua buku kan. Satu buku ni, satu buku catatan. Buku catatan dibawa anak pergi sekolah tadika. Allah, kita melopong tentang tu dah. Tahu apa sahabat ni tahu. Apa siapa tak ada kat sini. Satu guru kita kadang-kadang yang ni disuruh photostat balik ni. Bagi apa? Bagi photostat yang besar. Jadi tak apa, jangan malu. Setiap hari mesti guru tu kalau dia mengajar lah. Mesti ada benda baru. Macam sekarang yang saya sebut ni, tambah buku tambah. Nanti buku ini jadi buku manuskrip klasik ni. 20 tahun ni boleh jual dengan manuskrip negara Malaysia. Sebenarnya untuk ilmu kita juga ya. Baik. Ulang balik tadi. Arab itu maksudnya sifat yang mula-mula mengaji. Mohon maaf ya, kalau saya patah balik jauh sangat nanti tak habis-habis kita kitab ni. Sebelum itu maaflah, belum lagi ada lagi buku ni dah tanya dah belum sampai lah. Jadi mohon maaflah ya. Jadi saya pun nanti kalau boleh dengan konsisten sebab apa? Sebab ni mereka pun ada hak kita apa semua. Dalam photostat pelajaran yang kita nak belajar lebih cepat 1-2 itu je, memang kita semua
Hotel apa? A4, A3 itu A3 besar. A4 pun apa? Jadi kita sebut tadi kalau Allah ada zat dan ada sifat, kita ada zat dan ada sifat juga. Naam, tapi dia beza. Maka kita katakan zat bagi kita adalah diri makhluk dan sifatnya adalah arad. Botol ini adalah diri. Sifat ma'ani bagi botol ini apa? Adalah merah. Adalah material, adalah bagi apa ni tinggi, ini kuih, saiz, itulah sifat dia, itulah Arab bagi dia ni sifat orang sama juga. Baik, ada juga sifat yang tak lekat di sini. Contoh, ayat ini diminum oleh tuan guruku setiap pagi. Itu sifat dia tu. Mana? Tak ada pun. Tapi dia sifat tak? Naam. Boleh diterima dengan akal tak? Naam. Maka sifat itu disebut amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Sesuatu yang ada dalam akal tapi tak dapat dilihat. Benda itu ada. Itu disebut amrun i'tibari. Satu lagi, umpamalah, inilah ayat botol yang kami gunakan untuk majlis walimah perkahwinan anak kami minggu lepas. Panjang sifatnya tu ya. Semula ayat tadi. Inilah ayat botol yang kami gunakan untuk memberi tetamu yang hadir dalam perkahwinan anak kami minggu lepas. Itu sifat kejayaan. Di mana ni? Itu disebut amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Masya Allah. Amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Ini hafal ni? Hafal ni? Amrun i'tibari. Nanti misalnya minum, makan, nanti teslah sikit kawan serta apa dia sifat Allah yang tidak melekat tapi ada. Jawab i'tibari amrun. Terbalik. Amrun i'tibari. Kalau dapat sebut tu pun syukur juga ada orang nanti walaupun tersilap. Kita apa betul sikit. Amrun i'tibari. Ingat tadi apa ni? Amrun ni perkara. Amrun ni perkara. Perkara tu iktibar. Iktibar ada pada akal. Itulah benda tu ada pada akal tapi tak ada di seketui tertentu tu. Itu maksudnya amrun iktibar. Habislah. Sekarang bolehkan saya meneruskan sifat yang kita dah pelajari hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat kita ulang balik sikit lah, 29. Terima kasih dan yang minggu lepas yang ini ikut pengajian kita dan Sultan menunggu untuk buku belajar buku saya Tuan Hafiz Dahlan. Terima kasih semua yang membeli lah. Ini ada apa ni kat atas lebih? Ini ada apa ni kat atas? Siapa bawa? Ya. Itu saya bawa. Tapi yang ada budak hantar. Saya bawa tadi buku, 2 buku, 3 buku lah. Amalan orang soleh. Itu 100 buah. Yang saya bawa legasi Cipta Murabbi dengan Pesona Hadi Syurga tu saya bawa 32. Maksudnya dia satu set. Tak apa ni keadaan ni. Siapa yang nak nanti boleh kemudian lepas mengaji. Tapi saya tak bawa banyak sebab ramai di minggu lepas. Alhamdulillah, terima kasih lah. Tapi saya syorkan paling bagus ya. Paling bagus apa beli dah 1 dengan 2 baru ada kesinambungan. Kebanyakan cerita-cerita saya dalam ni adalah kita dalam tu. Tapi ini dengan risau dulu, jangan risau. Kalau tak cukup kereta saya ada, jangan risau. Cumanya siapa yang tak beli rugi. Ini bukan nak suruh beli ni.
Tolong mohon maaf ya, bukan nak suruh beli, cuma nak habaq. Siapa tak beli rugi. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dalam tu ada cerita-cerita yang elok-elok. Kita ambil pelajaran. Bila masa kita nak baca bahasa Arab, ini sebab yang kita terjemah dalam bahasa Arab ni. Cerita-cerita saya dalam ni banyak dalam ni. Cuma dia ada siri 1 dan siri 2. Siri 1 tu pesona ahli syurga. Siri 2 legasi kita murabbi. Semua cerita lain-lain. Campur dua ni 370 kisah. Cukuplah 1 tahun sehari satu kisah. Bismillahirrahmanirrahim. 29 sifat jaiz bagi Rasul. Jadi kat situ jaiz maksudnya harus. Harus bahasa Melayu, bukan harus Indonesia. Harus Indonesia mesti. Harus bahasa Melayu kita boleh. Maksudnya boleh ataupun tidak. Itulah maksud harus. Kamu harus makan, nak makan. Silakan, tak nak pun tak apa. Itu maksudnya harus. Jaiz dalam bahasa Arab maksudnya apa? Yang harus. Yang harus. Harus apa? Ada pula dia nak atau tidak, tak apa. Wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Tahun ni saya bawa balik daripada Perlis dengan Kedah di Perlis tu. Kalau boleh ziarah-ziarah ada satu tempat namanya Matin. Matin tu Ma'ahad Tahfiz Imam Nawawi yang diasaskan oleh guru kita juga, iaitu Usaini. Bagus kan? Ini dia ajar. Dia hafal pagi-pagi, tak tengok kitab. Nanti di situ sekali setiap hari. Dia hafal ni, mula-mula dah hafal dah. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Saya ikut tengok balik Babirrahimi daimil ihsani Falhamdulillahil qadimil awwali Al-akhiril fatibi la tahamuli Thumma salatu wassalamu sarmada Ala nabi khairi man qad wahada Wa alihi wa sahbihi wa man tabi' Sabila dinil haqqi ghaira muqtabi'. Sampai habis kita pun jadi kita dengar banyak kali, hafal kita. Bagus sekali. Masya Allah, saya teringin orang jamaah sini hafal benda ni. Tapi nak hafalnya tu jangan sampai muntah. Sebab dia sampai muka surah 4. Daripada muka surah 1 sampai 4. Tapi kalau dilakukan dengan sendiri ni kita hafal. Suka saya kata Allah, anak-anak kat situ adalah boleh, harus bagi para rasul mengalami kejadian yang dialami manusia sebab mereka manusia, tanpa mengurangi darjat mereka seperti sakit yang ringan, sakit sopak, sakit bau seluruh badan, berlubang muka, mata, dan sakit kusta sampai kulit dan ini jadi rapuh. Itu tidak mungkin. Jadi Nabi biasa juga dari asyarah, walaupun sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat kesempurnaan, ini kesempurnaan, tapi ini untuk Allah kesempurnaan tadi kita sebut yang 4, melebihi makhluk Allah yang lain. Namun hal itu tidak akan melepaskan mereka daripada fitrah kemanusiaan yang ada dalam dirinya, sebab mereka manusia. Seorang Rasul tetaplah sebagai seorang manusia biasa yang berperilaku sebagaimana manusia yang lain, tetapi terjaga tidak sampai menjatuhkan maruah mereka. Para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat serta melakukan aktiviti sebagaimana manusia kebanyakan. Sudah tentu yang dimaksud adalah perilaku dan sifat-sifat yang tidak mengurangi darjat kenabian mereka di mata manusia. Apa dia? Aktiviti yang biasa, makan, lagi makan, minum, tidur, sakit yang ringan-ringan bukan sakit. Tak pernah kita dengar Nabi sakit berhingga kencing manis, lemah jantung, tak ada. Itu penyakit 3 serangkai itu. Yang lemah jantung itu kita dah bagi tahu dekat sini kan. Ingat lagi amalannya, usahakannya. Tapi pergi juga klinik, hospital, appointment dengan tak pergi. Antara usahanya apa? Tangan letak dekat situ, sini baca salawat tib, diulang 3 kali, tib bil qulubi wal bayan. Kita bagi kakak aja
Sudah saya tunjukkan lagi bagi nampak yang baru nampak. Baca macam ini tengok saya ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha tibbil qulubi wa dawaiha tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha. Tambah wa qutil arwahi wa hidayah. Tambah apa terus wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jangan baca wa sallam. Bila baca ni beda-beda sahaja kita nak baca. Paling bagus lepas solat. Dan satu lagi dibaca ketika tidur. Tidur bila ni? Tidur malam. Jangan tidur waktu mengaji. Waktu mengaji jangan baca ni tidur waktu malam. Jangan sama juga baca Allahul Haq 40 kali. Jangan diwasal ya. Jangan diwasal diteruskan. Jangan baca Allahul Haqqul dengan baca slow-slow. Allahul Haq, Allahul Haq, Allahul Haq, Allahul Haq, Allahul Haq. Macam tu. Just nice lah. Jangan disambung. Sampai kalau dapat ijazah tu silakan mengamalkan. Kalau baru dapat hari ini. Baik. Terus sedangkan perilaku yang dapat merendahkan darjat kerasulannya mereka tidak pernah melakukannya, dan inilah yang membezakan mereka dengan manusia yang lain. Mereka tidak pernah melakukannya, makruh pun tidak pernah. Ini kan pula yang haram, tidak pernah. Kita itu dengan kita tak lakukan. Baik, kita lihat lagi. Orang Nabi dan Rasul ni dia boleh jual beli. Itu manusia biasa. Musafir boleh berperang, kadang-kadang luka-luka, itu biasa. Nikah, ini tak ada dalam ini saya tak masalah. Nikah boleh, pergi ke pasar, tidur. Tapi mereka tidur bukan tidur hati, tidur mata. Hati sentiasa ingat kepada Allah. Kita tidur mata dan hati. Walaupun terbuka mata tapi tidur hati. Kalau ke muka tengok ustaz, tapi hati kat pergi Korea ataupun piala ustaz. Mana? Dan mereka juga boleh keluar air mani. Tetapi ini penting dicatatnya. Para Nabi dan Rasul mereka boleh keluar air mani. Ini dalam kitab syarah itu saya sebut. Tetapi air mani itu bukan kerana mainan syaitan. Kita manusia tidur bermimpi kan. Itu namanya tala'ub asyayatin, permainan syaitan. Bukan betul-betul pun mimpi jima contohnya. Esok ya Allah keluar air mani. Itu mainan syaitan. Adapun para Nabi dan Rasul tidak pernah dimainkan oleh syaitan, tapi mereka keluar air mani. Naam, itu kerana tempat air mani itu dah penuh. Tempat takungan air mani itu dah penuh, lalu keluarlah air mani. Sampai begitu tu ulama syarah tu. Padahal benda ni benda yang agak sulit kan. Tapi nak tunjuk Nabi dan Rasul ni bukan manusia biasa. Ingat ini dhabit yang penting. Tolong dhabitkan. Saya bila sebut dhabit itu dalam istilah orang kitab jamilah, dhabit itu maksudnya kan catat. Itu maksudnya dhabit. Nanti bila sebut dhabit, dhabit siapa dhabit tu? Mari garingin kaki. Bukan. Dhabit ni istilah dhabit. Dhabitun ni istilah studi. Kalau bila guru kata dhabitnya, tulis kita. Jangan tulis dhabit, D-O-B-I-T-B, dhabit. Tulis dhabit, dhabit. Jangan lihat tu. Tulis apa catatan. Bila saya sebut dhabit, maksudnya tulis apa maksudnya? Apa yang saya cakap tadi tulis, maksudnya dhabit. Faham ya kalau macam guru perintah macam memang macam itulah kami di pondok-pondok begitulah caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Habis tadi ingat bila bolehkah mereka keluar air mani? Dijawab na'am, tetapi bukan mainan syaitan. Adapun kita mainan
syaitan. Sebab tu kita mimpi jima dalam mimpi keluar air mani. Esoknya mereka tidak, bukan kerana itu, tetapi keluarnya sebab tempat takungan mani itu dia telah penuh, maka keluar. Itu sekalian. Baik. Seterusnya, para rasul bersifat maksum. Maksum, dia ada dua istilah, satu maksum, satu mahfuz. Ada dua istilah ya. Satu maksum, satu mahfuz. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua istilah, satu maksum. Ini eja bernama eja Melayu lah. Satu lagi mahfuz. Satu maksum. Satu lagi mahfuz. Ini besar betul ni, masya-Allah. Ini puas hati dipakai. Habis tempat orang yang ambil maksum, mahfuz. Ingatlah, maksum ini terpelihara daripada dosa. Maksudnya tidak berdosa. Ini terpelihara daripada dosa. Ini tidak berdosa, senang kita tuliskan tidak berdosa. Tidak ditambah berdosa. Ini siapa ni? Ini adalah para nabi dan malaikat. Ini siapa? Para sahabat. Para sahabat termasuk ahlul bait. Termasuk ahlul bait ahlul bait, termasuk sahabat, termasuk para wali Allah. Barulah orang-orang soleh yang dipilih oleh Allah. Jadi kerana itu Nabi dan para malaikat tak pernah buat dosa, ever, tak pernah. Tapi ada ahlul bait, ahli keluarga Nabi, sealim manapun, sebaik manapun mereka, ada juga buat dosa, tetapi selalu terpelihara daripada dosa. Selalu tak buat dosa, itu maksudnya. Ada buat dosa walaupun sikit. Sama juga sahabat ada berdosa, naam, sebab mereka bukan maksum. Maksum tu yang terpelihara, memang never doing any dosa, weakness and indecency. Ini ada, tapi mereka selalu terjaga. Macam syekh kita kan, mereka bukan maksum syekh kita, tapi alhamdulillah kalau mereka dekat pada Allah, terjaga, terpelihara daripada dosa. Ingatlah, jangan kata oh saya ni maksum, tak benar. Kamu Nabi ke? Orang Nabi barulah betul. Saya selalu buat macam ni. Kenapa? Sebab dalam ilmu buat nota, dia mesti ada warna. Bila ada warna, baru otak kita jadi tidak tahu. Saya itu yang saya suka buat macam itu. Nanti ada anak-anak dalam ilmu psikologi, buat nota tu jangan guna satu pen saja, tapi punya pen warna. Supaya apa? Supaya dia akan attract kita punya otak. Ini jangan risau, nanti saya tak padam dengan risau. Lepas ni boleh tangkap dengan risau. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita bicarakan para rasul bersifat maksum. Siapa itu para rasul? Rasul itu di kalangan para nabi. Ingat hari itu, nabi itu dipilih oleh Allah daripada Bani Adam lelaki. Rasul dipilih daripada nabi. Ingat tak? Nabi dah berapa orang?
124,000 orang. Ahraf 124,000 orang ni ada namanya Rasul berapa orang? 313 orang. Yang wajib kita yakini itu berapa orang? Yang disebut dalam syair, dalam nazam ni berapa? 25 orang. Dalam 25 orang itu ada lagi 5. Apa nama tu? Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi itu, ingat tak hari itu kita sebut nama-nama mereka tu? Kalau ikut dari segi sekuens, dari segi siapa di kalangan rasul-rasul yang paling tinggi ranking masing-masing 5 tu, tulis ma'an, tulis ma'an, ya, ma'an. Allahumma salli ala Muhammad. Tulis ma'an. Ini cara nak menghafal. Ingat tak dahulu mengaji saya katakan bila Nabi Isra dan Mi'raj naik ke langit pertama sampai ke 7, kemudian naik ke yang ke-8 Sidratul Muntaha, kemudian naik ke 9 Mustawa, yang ke-10 Al-Hadrah Al-Qudsiyah. Tak apa, ni nanti bulan Rajab kita cerita waktu lah. Cuma ingat tak, setiap Nabi dalam setiap langit itu, ingat tak? Macam mana nak hafal, ingat tak hari itu? Dia ada 7 langit. Saya tulis lagi ya. Siapa yang dapat hafal ni, saya bagi buku dia 1 ya. Buku tu saya bagi 1 je. Yang hafal sekarang bagi kulit dia. Ingat tak keadaan? Jangan tengok nota ya. Jangan tengok nota. Kalau tengok nota tak jadi. Ini apa ni? Ini nabi-nabi yang berada di 7 langit, betul. Jangan tengok nota lah. Sekarang ada 7. Ada 7. Siapa yang boleh bagi tahu saya 7 tanpa lihat ni? Saya terus koyak dan terus bagi dengan dia. Tapi syarat jangan tengok tu. Jangan tengok dia saja-saja lah. Cuba angkat tangan seorang. Kalau bari lah, kalau tak bari tak apa. Okay. Cuba kat jam. Cuba. Kalau salah pun tak apa. Cuba kat jam. Nabi, itu jauh sangat. Kat sini Nabi Ibrahim dari atas. Nabi yang bawah dulu. Tak apa, kat jam sekali lagi. Kat jam dulu. Tak apa, kalau tak betul pun tak apa. Nabi tak ada suara. Tak apa, siapa yang boleh. Ini kita nak bagi buku, saya nak bagi hadiah bagi ni. Silakan kata. Betul, sebut dulu. Ada betul. Tak, dia keadaan dulu lah. Kalau salah, bagi buku dengan saya. Semula lah buat saja, tak ada apa. Silakan keadaan teruskan. Tak ada. Ada betul. Tunggu satu-satu. Mula Adam. Tak dengar. Betul. Nabi Isa dengan apa? Ya, mana satu ni? Muka lain, cuma lain. Tak apa. Nampak banyak yang tahu ni. Tapi saya ni. Tak apa, nanti kita sama-sama kita. Kita ingat pengaji ni. Alif Nabi Adam, Ain Nabi Isa, dan Nabi Yahya. Ya Nabi Yusuf. Jangan tengok nota, jangan tengok. Kita cuba semula lagi. Nabi Adam, Nabi Isa, dan Nabi Yahya. Ya Nabi Yusuf, betul. Alif Nabi Idris, Masya Allah. Hak Nabi Harun, Mim Nabi, Masya Allah. Ini yang keadaan yang mula-mula tadi ni. Ibrahim. Baik. Ini adalah Nabi. Saya tulis baik. InsyaAllah yang ini saya tak padam. InsyaAllah supaya dapat lagi. Alif sebut tadi apa tadi saya tulis harap ya?
Nak tulis Arab, yang paling itu Nabi Adam, Ain Nabi dan Yahya. Nanti yang digambar Ya Yusuf, Alif Idris, Ha Harun, Mim Masya Allah, Alif tak tahu ni tak. Kalau tak tahu ni tak tahu dalam mana. Ibrahim. Ketahuilah bahawa ini adalah Nabi yang ada pada setiap layer lagi itu. Sekarang kita nak bagi tahu Rasul Azmi ada berapa tadi? Ada 5. Macam mana nak tahu sequence dia, ikut paling ranking paling tinggi dan menghafalnya. Sebut sahaja Ma'an. Nak tahu ranking Ulul Azmi memang ada 5, betul. Tapi mengikut sebahagian ulama, macam mana nak tahu ranking dia daripada atas ke bawah. Mim Nabi, agak-agak Nabi apa? Mim. Tak boleh tahu Nabi ni mesti dia yang paling hebat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alif Nabi Ibrahim, Masya Allah. Betul. Mim Nabi Masya Allah. Macam mana tahu ni ya? Masya Allah. Ain Nabi, ya Allah, siapa mengajar ya? Isa. Nun Nabi Nuh Ahmad. Kalau orang tanya lepas ni, siapakah Rasul Ulul Azmi? Ma'an. Bukan. Sebut Ma'an. Maksudnya dia tak mengaji lagi dekat Masjid Syahadah. Ini orang tadi Masjid Syahadah dia tahu ni Ma'an. Ma'an ni yang paling tinggi Nabi Mim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mim Alif Nabi Ibrahim alaihi salam. Mim Nabi Musa. Ain Nabi Isa. Nun Nabi Nuh. Masya Allah. Nanti tak apa, dia Kak Zuraidah haji dengan kawan-kawan ni, nanti dia tulis balik bagi kat kita. Besar pahala mereka. Dengar hari ni sampai ke gunung, sampai ke negara Arab. Yang catatan Kak Ajah tu di Komisi orang sampai ke negara Arab. Masya Allah. Yang nama wasiat ni kan dia tak free kan. Sampai sudah dekat Amerika pun baca tu juga. Subhanallah. Itulah nak menunjukkan okat. Sebab saya ramai sudah, jadi bila saya kongsi, Masya Allah. Mari kita sambung sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Para Rasul bersifat maksum. Maksumnya apa ni? Tidak berdosa. Kalau tengok mana-mana kitab mengatakan, maka Nabi pun bertaubat. Bertaubat daripada apa tu? Daripada kesalahannya. Jangan disebut sekali-kali daripada dosanya. Ingat ingat. Nabi Adam pun bertaubat kepada Allah setelah makan buah muldi itu. Taubat apa tu? Taubat daripada kesalahan, bukan daripada dosa. Jangan sama sekali. Sebab kita dah mengaji akidah ni kan, mesti pasak betul-betul. Once kita sebut Nabi bertaubat, it's okay. Taubat tu ada 2. Taubat daripada kesalahan, satu taubat daripada dosa. Ingatkan taubat ada 2. Satu taubat daripada dosa, satu lagi taubat daripada kesalahan, kealpaan, lupa contohnya. Saya sepatutnya mengajar tauhid hari ini. Ya Allah, saya lupa bawa buku tentang fiqh. Oh, maaf, saya telah salah. Apakah saya berdosa? Tidak. Oh, saya lupa dah hari ini ada pengajian. Saya pun datang pukul 11 hari pagi mengajar kat sini. Apakah saya berdosa? Tidak, saya lupa. Jadi lupa ni tidak semestinya dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Asma'uhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalul malaikah. Mereka, siapa mereka ni? Para Rasul.
wajib terpelihara daripada perbuatan dosa. Itulah namanya maksum. Sebab itu orang Indonesia bagi nama Kiai Maksum. Bukan dia tidak berdosa, nak ambil berkat, mudah-mudahan dia tidak berdosa. Kalau berdosa dia sikit-sikit segera taubat, itu tujuannya lah. Seperti halnya malaikat, memang mereka tak berdosa, itulah rasulnya, dan keutamaan mereka melebihi para malaikat. Sebenarnya para rasul tu melebihi para malaikat. Nah, cuba tulis, cuba ranking. Ranking. Yang paling mulia sekali siapa? Tidak ada lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulis dulu lah. Yang paling tinggi sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ranking yang kedua, barulah Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi. Dalam Rasul Ulul Azmi tadi ada rankingnya pula apa? Terus dijawab. Tengok kat sini. Bermakna, cuba lihat, Allah ranking yang kedua, Rasul Ulul Azmi. Sudah pasti dah lepas Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Lepas itu ranking yang ketiga, barulah para rasul. Ulul Azmi, Rasul dulu kan kita sebut tadi, Rasul adalah orang yang lebih mulia daripada para malaikat. Yang ketiga apa? Para nabi-nabi yang lain. Masya Allah, tengok Nabi ini tinggi. Barulah ranking yang keempat, malaikat. Malaikat tu bawah daripada Nabi. Malaikat. Kalau ditanya, Ustaz, kenapa sedemikian? Dijawab, sebab dalam surah apa tu yang menunjukkan kamu ni sebaik-baik kejadian tu apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kenapa apa? Kerana apa? Kerana kita dibekalkan dengan roh dan jasad, dan dibekalkan dengan akal. Sebab itu malaikat itu memang sangat mulia, sangat hampir pada Allah. Tapi banding dengan Rasul dan Nabi, lebih lagi Nabi dan Rasul dan Nabi, lebih lagi. Sebab apa? Sebab ketika Allah dulu menciptakan langit dan bumi ini, maka Allah jadikan Nabi Muhammad, Allah jadikan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu Allah sediakan dengan ilmu. Lalu kata Allah, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku nak jadikan di bumi ini seorang khalifah. Jadi para malaikat ingat, manusia ini macam jin. Sebab the dwellers of the earth before the coming of Adam were siapa? Jin. Penduduk bumi sebelum kedatangan Nabi Adam dulu adalah jin. They were entrusted by Allah. Mereka dipercayai oleh Allah untuk memakmurkan dunia ini. Tapi apa mereka buat? Mereka berbunuh-bunuhan dan menumpahkan darah. Sebab itulah ketika Allah nak jadikan Nabi Adam, malaikat ingat makhluk ni serupa dengan yang dulu. Lalu kata mereka, bukan protes, mereka tanya, ya Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha? Apakah kau akan jadikan nanti makhluk yang akan buat chaos dekat dunia ini, wa yasfiku dima, dan mereka akan shed the blood? Wa nahnu, sedangkan kami wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami selalu tasbih padamu, tahmid padamu dan mentakdiskanmu. Allah bagi tahu kenapa mereka suka begitu. Memang layak, sebab mereka ingat, will this next creation will be doing the same as before. Allah tahu itu menunjukkan malaikat belum punya ilmu yang sempurna. Siapa yang punya ilmu yang sempurna? Allah. Sampai Allah katakan, qala inni a'lam ma la ta'lamun, I know what you don't know. Allah kata, aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Barulah Allah nak tunjuk, Allah nak proof yang makhluk ini sangat mulia. Allah sebut, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Semua nama-nama ni Allah
ajar kepada Nabi Adam, hada jabalun, ini adalah bukit hill, ini adalah laut, ini matahari, semua diajar kepada Nabi Adam. Thumma a'radahum 'ala al-malaikah, nama-nama tadi itu ditanya kepada malaikat. Ni apa? Malaikat semua jawab apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Doa tu jangan tak dibaca waktu belajar. Doa apa tu? Doa malaikat. Malaikat. Rabbi shrah li sadri, itu doa Nabi Musa. Jangan dibuat pula, jangan lupa. Cuma tambah hari itu kita sebut apa, ingat tak doa sebelum kita belajar. Tambah sekali, Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khaza'in rahmatika ya Allah. Ini kita hafalan. Yang kedua pun hafal juga apa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Last sekali suruh dah buka buku, ingat tak? Yang letak kepala itu tak ingat tak? Itu yang banyak lupa tu. Bacanya ialah sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. InsyaAllah ajarlah pelajaran, ada pendapat kekuatan ingatan. Bagi ni tak baca bisa tahu. Kenapa tak baca? Sebab saya pun tak baca. Paling bagus bila kita buka kitab Allah maftah alaina tadi tu. Yang kedua Rabbish surah ni yang last, sanuqri'uka fala tu tak mana. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. InsyaAllah buat ingatan hafalan nanti. Kalau cucu, baca kat kepala cucu, sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Jangan-jangan dia lupa kat kepala atuk dia. Tok, sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Kan cucu sekarang ni minta bijak. Baik. Sekarang kita dah buat rating tadi apa? Ingat sedang kalian Allah, kemudian Rasul Ulul Azmi. Dalam Rasul Ulul Azmi itu yang paling hebat apa? Ma'an Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Barulah para Rasul yang lain. Kemudian Rasul yang lain, barulah para Nabi yang lain. Barulah para malaikat. Hebat kita daripada para malaikat tu. Para malaikat pula ranking yang paling tinggi siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Nombor 2 malaikat pembawa arash, namanya Hamalatul Arsy. Barulah malaikat yang lain. Malaikat berapa ramai? Banyak malaikat, ribu. Bukan ada ribu ramai sangatlah para malaikat. Sekarang yang bawa arash itu ada 4 orang. Apa penyuluh bilangan malaikat? Saya pun tak tahu. 4, ada 4 malaikat. Nanti di hari kiamat ditambah 4 lagi, jadi 8 orang. Kemudian habis itu barulah manusia. Tapi manusia itu auliyaul bashar. Auliyaul bashar maksudnya manusia-manusia pilihan. Manusia-manusia pilihan ini yang paling tinggi rankingnya siapa? 4 orang para sahabat itu. Siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Maulah sahabat-sahabat yang besar-besar, maulah sahabat-sahabat yang kecil-kecil. Masya Allah. Itulah dia ranking para ranking keutamaan. Saya ulang balik. Allah, lepas Allah, Rasulul Azmi, ratingnya ada pada Ma'an. Kemudian lepas para Rasul, kemudian para Nabi, lepas para Nabi, para malaikat. Malaikat itu siapa tu? Malaikat yang utama. Siapa? 2, iaitu malaikat Jibril dan malaikat Hamalatul Arsy. Lepas itu barulah 4 orang sahabat tadi itu. Dipanggil apa tu? Auliyaul bashar. Lepas 4 orang tu tadi itu, barulah malaikat biasa. Malaikat biasa. Malaikat tadi ada 2, yang atas dengan di bawah. Malaikat yang biasa. Itu ranking nombor 5. Barulah manusia yang lain, awam manusia. Nak saya tulis kalau ini nampak
Saya tulis bagi nampak ya. Kat mana nak tulis ni? Dekat sini. Saya tak sampai nanti. Naik kursi. Allah guna. Allah. Yang kedua Rasul Ulul Azmi. Bagaimana nak tahu ranking Rasul Azmi ni? Jadi Am'an pula saya jadinya Lepas tu Rasul barulah Rasul Ulul Azmi. Barulah Rasul. Semua Rasul yang 313 sekolah tadi. Barulah yang keempat Nabi. Yang kelima baru malaikat. Tapi malaikat itu malaikat apa ni? Ketua malaikat. Tapi malaikat yang ketua. Bila ketua ni mestilah pertama sekali apa? Jibril, ada kata Jibrail, tapi paling tepat adalah Jibril. Yang kedua, malaikat namanya pembawa Arsh. Disebut dalam bahasa Arab Hamalatul Arshi. Arshi ataupun kita tulis pembawa Arsh, pemikul Arsh. Pemikul Arsh sekarang ada berapa orang? Ada 4 sekarang. Nanti ditambah lagi 4 pada hari kiamat. Tak cukup lagi saya buat HK saja lah. Hari kiamat. Habis malaikat ni nombor 5 tadi kan? Nombor 6 siapa? Awliya al-Bashar. Awliya al-Bashar. Ketua manusia. Kalau ketua manusia ni siapa? Pak Khalifah tu tadi lah. Pertama sekali Sayyidina Abu Bakar. Maaf ya tak sempat kita tulis ni. Nombor 2 Sayyidina Umar. Nombor 3 Sayyidina Uthman. Masa tak sedap lah tulis macam ni. Nombor 4 Sayyidina Ali. Maaf ya sebabnya saya kena tulis. Boleh tak gambar nanti, tapi nanti tak ada pertama. Barulah nombor apa ni? Nombor 7 ni, nombor 6 kan? 7 nak tulis kat mana ni? Bawah ni. Dekat sini lah. Ni ada panah-panah ni. Maksudnya look up there maksudnya lah. Nombor 7 apa ni? Bawah malaikat biasa. Nombor 8 malaikat biasa. Barulah manusia. Barulah manusia pilihan. Sampai manusia pilihan ni baru buat ni sampai. Barulah yang awal. Itulah lebih kurang. Tetapi ada tetapi ini adalah mengikut sebahagian ulama. Sebahagian yang lain tidak begitu. Ini paling kurang lah. Beda ulama betul-betul lah tu. Cuma khilaf ulama ada yang sedikit beza itu saja. Tapi yang paling penting kita tahu ada perbezaan. Baik, yang itu nanti boleh dihafal-hafalkan untuk kita ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Sesama sikit lagi. Asma'uhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalul malaikah. Mereka itu para rasul wajib terpelihara dari perbuatan dosa itu langsung seperti halnya malaikat. Kita dah syarah tadi. Dan keutamaan mereka melebihi para malaikat. Tengok kat mana para malaikat? Bawah Rasul nombor 3 kan? Malaikat nombor 5. Allah, hebatnya para rasul. Terus sebagaimana para malaikat yang selalu patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah sekalipun melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, maka para nabi dan rasul Allah
Rasul Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Mereka adalah orang-orang yang dijaga Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang dapat mendatangkan dosa, dalam kurungan maksum. Para nabi dan rasul adalah orang yang selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Ini mesti para lalu. Jangan buat baik juga dalam masa yang sama buat jahat juga tak jadi. Tinggalkan daripada buat jahat dalam masa yang sama, tinggalkan buat yang baik tak jadi juga. Masya Allah, salawat 10,000 kali sehari, mengumpat boleh tahan juga. Tak jadi. Dia mesti paralel. Buat yang disuruh mesti, tinggal yang dilarang. Jangan buat tinggal. Buat yang disuruh, buat juga yang dilarang, tak jadi. Tinggal yang dilarang, tinggal juga yang disuruh tak jadi. Dia mesti paralel. Allah Subhanahu wa taala telah menjaga para nabi dan rasul dari terjerumus ke dalam perbuatan dosa sejak mereka kecil lagi. Ingat tu, sebelum mereka membawa risalah Allah Subhanahu wa taala, begitu pula setelah diangkat menjadi nabi dan rasul. Saya ingat saya nak angkat sedikit lagi. Betul tak jam saya ni kat Aceh? Jam kita di bawah apa ya? Sekarang pukul 9.50. Saya ikut jam itulah 9.50. Dah 10 minit lagi. Sifat mustahil para rasul. Mustahil ni sifat yang tak layak bagi para rasul. Wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfaz li 50 bi hukmi wajibi. Sebenarnya ni belum masuk mustahil lagi ni. Ini adalah masuk untuk untuk Allah dan untuk Rasulnya. Dan mustahil adalah kebalikan daripada setiap sifat yang wajib. Maka hafalkanlah aqaid 50 untuk melaksanakan hukum yang wajib. Tadi kita cerita Rasul bersifat dengan 4: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Sepatutnya 4, kenapa di sini 50? Dan maksud 50 ni apa? Campur hak dulu ni. Campur yang kita mengaji sifat wajib bagi Allah tu 20. Lawannya berapa? Lawannya 20, jadi berapa? Jadi 40. Sifat harus bagi Allah membuat ataupun tak membuat. Jadi 40 campur 1 jadi 41. Kemudian sifat wajib bagi Rasul berapa? 4, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Lawan tu semua jadi berapa? 8. Harus adalah satu yang kita sebut tadi ni, harus. Kemudian campur 41 campur dengan 9, 50. Ini pegang elok-elok. Cuma saya tak mendalam lagi bahasanya, mendalam nanti habis kitab ni. Itu yang disebut hendaklah kita ingat betul-betul 50 ini apabila kita buat solat umpamanya. Kita buat solat tapi hati kita ingat i'tiqad 50. Dan sekarang kita ingat ada i'tiqad 50 ataupun dalam bahasa Arabnya 50. Kalau dalam bahasa orang pondok-pondoknya aqaid 50. Bila orang sebut aqaid 50 tu tahu lah tu. Aqaid 50. Aqaid 50. Aqaid 50.